Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Ya, saya Alhamdulillah. doakan kepada semua ya, bersyukur alhamdulillah ya, jawapan daripada di Zoom bersama dengan semua JJK RH Qiraat Center, kepada semua yang mengikuti daripada jauh dekat ya, dengan berita, harapnya berita baik, berita untuk merentas negeri dan juga negara. Dan alhamdulillah pada hari ini kita masih lagi dengan tadabbur dengan soalan ini untuk kita jadikan bekalan, walaupun nanti dah mungkin sibuk nak pergi bercuti ke kampung dan sebagainya. Satu perkara yang perlu diingatkan, jangan lupa tadabbur dengan soalan ya, tadabbur dengan soalan. Malah pada hari ini sebenarnya kita nak menyambung pada halaman yang ketujuh. InsyaAllah kita akan lihat bersama-sama. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, kita nak simak dahulu audio dan juga visual. Semua jelas ya di Zoom, letakkan di ruang komen tersebut. InsyaAllah jelas daripada lokasi masing-masing. Mungkin minggu depan dah lokasi dah berbeza dah kan. Ada yang dekat London lah, ada dekat Tokyo apa sebagainya. Jadi apa kata minggu ni, letakkan dahulu jelas lokasi daripada mana. Yang tak jelas tolong maklumkan, mungkin dari segi connection dan sebagainya, tapi kita nak semak dahulu lokasi masing-masing pada hari ini. Alhamdulillah. Baik, setakat ini di Zoom ataupun di Zoom jelas daripada Sungai Buloh, Fazilah Arif daripada Kelang, Gombak, Putrajaya, Miri, Hairani, Nuriah Gombak, ya, Anisah daripada Sungai Besi, Kelang, Tanjung Rambutan, Sharifah Ahmad, Banting Nazliah, ya, Denan Iber. Kemudian kita ada Kampung Pandan, Ailin, Sharifah Husna, Subang Jaya, dekat sini. Sharifah Zaidi, Batu Pahat. Okay, alhamdulillah. Kalau lagi daripada mana di Zoom, Shah Alam ya. Orang-orang Shah Alam dah tak sabar dah, nanti minggu depan ada lagi ke apa tadabbur dengan soalan kalau dah boleh rentas negeri ni. Harapnya masih lagi ada ya kita. Kuching tak dengar. Dari Kuching tak dengar. Raha Ahmad Marzuki. Mungkin kena check sikit audio di sana ya, ataupun mungkin keluar masuk balik ke kalau di Zoom. Kalau di Facebook sekarang ini, Putrajaya Nur Saudah jelas, Yishun daripada Singapura, Sufijah Sukaini jelas, Mua jelas, okay. Daripada Seremban Zaitun, KMN Paris jelas. Oh ini Paris ya. Okey. Boleh ni nanti kita sama-sama nanti jumpa orang Paris. Okey. Alhamdulillah ya, terima kasih yang datang daripada semua. Skudai, Aminatul Zahria, Ina Muhammad daripada Singapura. Bedok North City. Alhamdulillah. Tak tahu Singapura dah benarkan buka border ke belum. Harapnya nanti adalah peluang ya kita jumpa-jumpa, even yang di Shah Alam offline pun kan, yang di KL, di Johor, jumpa kumpulan kecil-kecil pun cukup kan, untuk kita sama-sama melihat kepada Quran yang kita sudah tengok. Nurzila daripada Jasin, Alfiah, ya, alhamdulillah. Okey, lain-lain. Syamsiah daripada Singapura, Nur Ain juga. Okey, Nur Ain cakap bahawa kena rentas sempadan, harap masih lagi tadabbur dengan soalan ini, masih kita teruskan, insya-Allah kita doakan. Pasal apa? Pasal sebenarnya ia adalah satu bekalan kan, syifa kepada kita mingguan, minimum sekali kan. Mungkin ada yang kata tak sempat nak ikut My Quran Time setiap hari, majlis Quran contohnya pagi-pagi pukul 7 tak sempat, tapi paling kurang ya sekali. Masudur Rahman ya, okey, alhamdulillah jelas. Dan Wan Aminah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, baik. Jadi alhamdulillah kalau katakan sudah jelas daripada Kuantan, Puan Rahimah, kita nak mulakan ya, daripada Johor Bahru, Maimanah, dan juga daripada semua lokasi dalam luar negara. Kita doakan agar kita semua diberikan kerahmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kasih sayang daripada Allah. Kita ulang banyak-banyak kali Ar-Rahman Ar-Rahim dalam solat kita ya, agar kita sentiasa tahu bahawa Allah ini ya amat penyayang pada kita, minda
abundance mentality, ya, wujud dalam diri kita. Kita tahu bahawa sebenarnya Ar-Rahman Ar-Rahim, satu dua nama daripada 99 nama Allah Asmaul Husna yang Allah ajarkan kepada kita. Dan apa kesan Asmaullahul Husna? Mungkin kita ulang banyak kali pun tak apa, disebabkan ada yang kata saya tak tahu mengapa kena tahu Asmaul Husna, kan? Mengapa dalam surah Taha, surah yang ke-20 Allah jaga Asmaul Husna, kemudian terus dicerita wahal ataka hadithu Musa contohnya, kan? Ya, mengapa tiba-tiba wujud pula apakah kamu tahu berita semasa tentang Nabi Musa? Berita semasa, nah, bukan berita lama, bukan kisah lama, berita semasa, hadith, ya. Jadi salah satu daripada tanasub ataupun kaitan di antara Asmaul Husna dengan Nabi Musa ini amat rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amat suka bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amat suka lama-lama bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Pasal Allah adalah konsultan, kan? Tempat mengadu 100% confirm, sentiasa mendengar, penuh kasih sayang, penuh kesabaran, penuh kesyukuran, as-sabur, asy-syakur, ya, apa lagi? Ar-Rahman, As-Salam, Al-Mu'min, semua nama-nama yang ada itu berbanding dengan manusia. Kadang-kadang kita harapkan kesejahteraan orang yang kita mengadu. Tetapi orang itu pula jenis yang tak berapa nak memberi keselamatan ataupun kesejahteraan. Pasal apa? Pasal dia pun tengah tak selamat. Kan? Dia pun tengah berada dalam keadaan gundah gulana. Kita harapkan orang bila kita buat baik, ya, orang berterima kasih, menghargai apa yang kita buat baik, tapi ada orang tidak berterima kasih, ada orang yang tidak menghargai, ya. Tapi Allah Asy-Syakur, Allah Asy-Syakur. Jadi Allah ni maha bersyukur. Satu sen tuan-tuan derma dekat masjid, kan, orang bersyukur. Tapi kalau katakan di kalangan kita lah, kan, kita buat loan, buat bisnes ke, kita minta boleh tak bantu saya 1 juta, kan, ataupun 100,000 ringgit. Tapi kalau orang tu kata, nah, saya luluskan permohonan, saya luluskan 1 sen. 1 sen je bagi, kan. Kalau tuan-tuan dapat gaji 1 sen, kan, bos kata dia tak sampai hati nak potong gaji, kan. Dia tak sampai hati tak bayar gaji. Dan dia kata dia tak sampai hati nak berhentikan kita kerja. Contoh, kan. Jadi dia kata, saya nak awak kerja dekat sini, tapi saya hanya bayar awak 1 sen sahaja. 1 sen saja. Rasanya tuan-tuan, siapa kat sini yang suka dia kerja, dia dapat gaji 1 sen? Boleh tak tulis dekat ruang komen tersebut? Gaji kerja 30 hari, 20 hari lah, 20 hari sebulan. Kemudian 1 sen. Ya. Queen Parker pun cakap, ya, hari ni Ustaz dah kali ketiga appear, memang kali ketiga pun. Okay. Saya hari ni kali ketiga, hari ni paling banyak lah, malam ni kali keempat, ya. Tolong doakan saya sihat, keluarga saya diberkati, ya. Ini jarang-jarang lah berlaku satu hari sampai 3-4 ni, kan. Tapi kalau katakan kalaulah Allah itu, ya, kalau kita kata orang minta kerja 20 hari bayar 1 sen, tak adanya kita nak bersyukur kepada 1 sen tersebut. Tapi Allah amat bersyukur kalau tuan-tuan bagi 1 sen pada Allah. Kan Allah kata sila derma, kan. Sila derma. Lepas tu tuan-tuan kata banyak-banyak benda, duit akaun dalam tu ada juta-juta, kan. Ada di kalangan kita ni ratus ribu, puluh ribu ke, ataupun ribu lah, kan, ataupun RM100 lah contohnya dalam akaun. Ada RM100, kan. 1 sen dibagi, ya, 1 sen dibagi pada tabung. Adakah Allah bersyukur? Allah bersyukur. Allah maha bersyukur. Allah akan balas balasan kepada tuan-tuan bagi 1 sen, dan Allah tak akan perli pun pada kita. Allah tak akan perli. Tak ada pula kata duit dalam akaun bertumpuk-tumpuk, kan. 1 sen je bagi pada masjid. Tak ada. Allah tetap juga bagi ganjaran. Allah tetap bagi ganjaran. Itu bezanya, ya. Bezanya Allah Asy-Syakur dengan kita ini hamba yang bersyukur. Bersyukur kita ni pun kita pilih-pilih juga. Pasal kita lemah. Pasal lemah lah yang menyebabkan kita tak boleh bersyukur kalau gaji dapat 1 sen. Pasal kita perlukan lagi gaji 2, 3, 10 ribu, 20 ribu. Ya. Jadi beruntung kita ni ada Allah. Beruntung ada Allah. Rugi orang yang tak ada Tuhan dalam hidupnya. Ya. Jadi itu sebabnya pada hari ini kita nak belajar perkataan-perkataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, menyambung, ya, halaman yang ke-7. Halaman yang ke-7 surah Al-Baqarah ayat 44 hingga 48. Okey, jom
kita mulakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita baca ayat 44, 45, 46, 47, 48. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 ayat pada hari ini. 5 ayat, ya, bahagian kedua daripada halaman yang ke-7. Ini adalah terjemahannya, ya. Iaitu yang pertama, patutkah kamu menyuruh manusia atamuruna an-nasa bil birr, ya, supaya membuat kebaikan sedang kamu lupa akan diri kamu sendiri, padahal kamu semua membaca kitab Allah, tidakkah kamu berakal? Ini adalah sambungan daripada minggu lepas, ya, minggu lepas. Dan kali ini kita nak tengok, ya, kita tengok kalau tuan-tuan ada Quran, ya, ada Quran, kita ambil balik semula. Kita buka muka surat yang ke-7. Yang ke-7. Baik, apa yang kita baca? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Minggu lepas Ustaz 42, 43 Ustaz nak cover minggu ni kan? Minggu lepas 42, 43. 42, 43. Dua ayat, ya, yang kita tak cover. Ya. Okey. Okay. Jadi kita cover sikit. Yang ini untuk minggu ni kita cover dulu sedikit ayat 42, 43. Minta maaf Ustaz, ya, saya baru teringat. Okey, baik. Alhamdulillah. Kalau tidak saya terus ya. Okey. Okey, baik. Jadi ayat 42 kita ambil ringkas, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Ya, kena tengok muka surat 7 ayat 42. Allah kata wala talbisu, ya, jangan kamu, labis ini maksudnya pakai, ya. Al haqqo bil batil. Pakaikan kebenaran dengan kebatilan. Maksudnya apa? Bila kita pakaikan kebenaran dengan kebatilan, yang nampaknya adalah kebatilan. Ya, ini adalah teguran Allah kepada siapa? Kepada Bani Israel. Kalau kita tengok mula daripada ayat 40 tu, mula cakap tentang Bani Israel, ya. Ini kisah lepas Nabi Adam. Kisah lepas Nabi Adam dah turun, terus Allah panggil Bani Israel, pasal Bani Israel adalah salah satu kaum orang Islam yang beriman, yang diberikan wahyu dan didatangkan Rasul, diberikan nikmat-nikmat, kita dah bincang minggu lepas, ya. Tetapi apa yang berlaku ialah bila mereka mendapat kebenaran ataupun dapat truth dalam hidup mereka, terutama di kalangan orang-orang berilmu, ulama, ustaz-ustaz mereka, ya. Kita kena ingat, ya, Bani Israel adalah macam orang Islam pada zaman Nabi Muhammad, pada zaman Nabi Musa, ya, pada zaman Nabi Isa, apa sebagainya. Ini semuanya adalah orang-orang yang beriman, Ya, adalah yang buat perangai, ya, macam juga pada zaman Nabi Muhammad ni ada orang yang buat perangai macam orang-orang munafik. Baik. Jadi apakah ayat yang 42? Ingatan kepada terutama orang-orang ustaz-ustaz, para alim ulama mereka, terutama pada mereka, ya. Iaitu apa? Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan pakaikan, jangan sembunyikan ataupun jangan campur adukkan. Labis ini maksudnya pakai, ya. Macam kita pakai baju. Jadi kalau kita pakai baju nampak cantik lah, kan.
Tapi bila katakan kebenaran itu dipakaikan dengan kebatilan, maksudnya apa? Dia akan menyebabkan sesuatu itu bercampur aduk. Bila campur aduk, ya, orang-orang yang ikut ustaz-ustaz zaman Bani Israel ini confused. Termasuklah bila mereka dah sampai pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah itu, di kalangan orang Yahudi, orang-orang ustaz-ustaz ini, saya mudah cakap ustaz-ustaz lah ya, dia campur-campurkan. Mengapa dia campur-campur? Ya, kerana mereka ada agenda. Agenda mereka apa? Iaitu mereka ini, kalau ayat yang 41 itu, dia menjual ayat Allah, ya, untuk dapat gain. Dia dapat dia punya bayaran dia dapat dia punya commission dia, bayaran ceramah dia, tetapi tidak berasaskan kepada kebenaran. Mereka dapatkan banyak-banyak pasal pemerintah akan bayar, orang-orang bisnes bayar pada mereka untuk mereka cakap benda yang tak semestinya betul, asalkan mereka dapat bayaran. Ataupun lebih teruk daripada itu ialah sampai mereka mendapatkan rasuah. Mereka membuat scam, ya. Di zaman Bani Israel sampailah kepada zaman Nabi, bila ada orang-orang Yahudi ini yang pandai-pandai ini, ustaz-ustaz dan imam-imam mereka ini, mereka buat hal itu. Ada yang ditukar-tukar, Taurat tu dia tukar-tukarkan agar apa? Mengikut kepada keinginan orang-orang yang ada duit, yang ada pengaruh pada zaman Bani Israel itu sendiri. Jadi Allah ingatkan kepada mereka, dalam masa yang sama mengingatkan kepada kita bahawa benda ini boleh berlaku juga zaman ini. Zaman ini boleh berlaku. Orang yang mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun, dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. Yang tahu siapa? Biasanya ustaz-ustaz dan orang-orang agama yang belajar agama ni yang tahu. Dia tahu, ya. Orang-orang biasa mungkin dia tak belajar kitab Taurat itu sepanjangnya, kan? Macam tuan-tuan kan, kalau kita tak belajar semua, kita tak tahu kat mana sebenarnya boleh tak boleh apa sebagainya. Kita tahulah yang umum, ya. Tetapi orang yang bijak dalam hal agama ini, mereka ada amanah yang tinggi. Malah Allah cakap apa? Wa aqimus salah, ayat 43. Dan dirikanlah solat, wa atuz zakah, tunaikan zakat, warka'u ma'ar raqi'in, berukuklah kamu bersama dengan orang yang rukuk. Pasal orang Yahudi punya solat tidak ada rukuk. Orang Yahudi solat tak ada rukuk. Jadi bila Allah kata warka'u ma'ar raqi'in, sila solat bersama dengan orang Islam. Maksudnya apa? Masuklah Islam. Masuklah Islam pasal kamu yang tahu kebenaran. Kamu tahu sebenarnya pada hujung nanti ada datang Rasul, ya, yang membenarkan kepada kitab-kitab ataupun Rasul-Rasul terdahulu. Mengapa kamu sembunyikan? Mengapa kamu kata, oh tak payah masuk agama Islam, itu penipu, itu tidak boleh dipercayai, ya? Atau ada lagi di kalangan mereka kata sebenarnya kamu masuklah Islam. Kamu masuklah Islam tapi dia tak masuk Islam. Kamu buatlah baik tapi dia tak buat baik. Itu yang Allah bawa kepada ayat yang ke-44 yang kita nak bincang hari ini. Atamurun nasa bil birr. Adakah kamu menyeru kepada manusia untuk berbuat kebaikan, wa tansawna anfusakum, iaitu kamu lupa kepada diri kamu. Ya, dia berceramah. Ini takutlah ni. Ini banyak ulama, termasuklah saya sendiri, tuan-tuan, ya. Bila baca ayat ini, itu yang mengerikan. Pasal apa? Pasal menyeru kepada manusia untuk buat baik, kalau saya lupa kepada diri saya, ya, lupa, wa tansawna anfusakum, padahal kamu membaca Alkitab, padahal kamu tilawah Alkitab, kamu yang tadabbur Al-Quran setiap hari pula tu, 4 sesi pula hari-hari ni, kan? Afala ta'qilun, gila ke? Lebih kurang gitulah dia punya maksud zaman sekarang ini. Kamu tak ada akal ke? Mana otak-otak? Kan? Pasal apa? Pasal orang yang dia tahu dah kebenaran, tetapi dia melupakan untuk dirinya. Kalau orang Yahudi itu, dia kata kepada orang lain, silalah kamu, bagus sebenarnya kamu masuk Islam. Ada yang cakap begitu tadi. Mereka tahu bila dia cakap, ditanya, ini dalam Taurat ni, bukan ke ini Ahmad ini merujuk kepada Nabi Muhammad? Dia kata, betul, kamu masuklah Islam. Ya, kalau kita tengok asbabun nuzul, sebab penurunan ayat ini kepada ustaz-ustaz pada orang Yahudi yang menyeru orang buat kebaikan tapi dia tak buat. Ini adalah mesej berat kepada saya lah, terutamanya pasal saya yang paling banyak bercakap. Tuan-tuan dengar, ya, tolong doakan saya agar saya tak watansawna anfusakum. Watansawna anfusakum. Ya, jangan lupa. Dan kalau kita orang mak ayah yang mengingatkan kepada anak kan, solat awal waktu, jangan kita pula yang pergi 10-10. Hari ni kan 10-10 kan. Kita pula yang tengah ting 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 kan. Ya, kita sekali yang sepatutnya kena sembahyang bersama, kita sendiri baca Quran bersama, ya, dan anak-anak memerhati kepada kita. Kalau mak ayahnya selalu belajar Al-Quran, kan, cakap elok-elok di rumah, ya, apa lagi, berbincang dengan anak-anak,
senyum selalu kan. Ya, nanti nak balik kampung nanti bila kita bersama dengan mak ayah, dengan saudara, kita punya cara bercakap itu tuan-tuan, itu diperhatikan. Pasal apa? Pasal anak akan tengok, mak ni suruh bersopan santun tapi gelak dia, contohnya lah kan. Gelak dia tu macam tak ingat, contohnya. Jangan lupa diri kita. Jangan lupa diri kita. Jadi ini adalah ayat yang strong. Ayat yang strong. Nak ceritanya apa? Wa antum tatlunal kitab. Kamu ni sentiasa baca kitab. Kamu selalu ikut program Quran. Kalau kalau orang Yahudi tu selalu ikut program Taurat. Kan? Malah mereka ni ustaz-ustaz pula tu. Ustaz-ustazah. Ya. Jadi itu yang kita harapkan pada tuan-tuan, doakan pada ustaz-ustazah penceramah ini diberikan kekuatan untuk beramal dengan apa yang dibawakan. Memang kita tilawah. Kita tak boleh pula kita tak tilawah Alkitab, kan? Zaman-zaman Bani Israel pun kena tilawah Alkitab, tak boleh pakai idea sendiri. Tetapi tilawah itu sepatutnya memberi kesan kepada diri orang yang bercakap itu sendiri. Ya. Dan macam mana saya nak dapat kesan itu, kan? Ada orang yang mungkin berceramah ke, mungkin dia ingatkan kepada anak ke, tapi dia tak cakap serupa bikin. Tuan-tuan ada pengalaman kan? Ada pengalaman tengok orang ni rasa macam apa pasal perangai dia ni lain macam. Kan? Sepatutnya dalam Quran ini suruh Nabi Musa cakap pada Firaun qaulan layyina. Qaulan layyina, cakap lemah lembut. Tetapi cara dia cakap tongking-tongking, marah-marah, hukum orang, kan? Kita rasa macam mana dia penceramah Quran, dia belajar agama tapi mengapa perangai macam tu? Kan? Sebenarnya tuan-tuan, dia ada jawapan dekat dalam ayat ini, dalam surah ini. Ya. Pasal apa? Pasal Allah cakap wa antu afala ta'qilun. Afala ta'qilun. Mengapa kamu ni tak ada akal ke? Akal ini tuan-tuan maksudnya adalah untuk menghindarkan diri kita daripada terjatuh. Macam orang Arab dengan pakai tudung itu, kemudian bukan apa dia punya serban itu kan ada tali yang hitam tu. Itu namanya igal. Ain qaf lam cara ejaannya. Peranan iqal ni dia kalau di Saudi dipanggil igal, adalah untuk mengelakkan kain tudung itu, kain serbannya itu daripada terjatuh. Jadi bila Allah cakap afala taqilun, sepatutnya orang yang ada akal dia akan mengelakkan dirinya daripada terjatuh ke gaung apa? Watan sauna anfusakum. Gaung lupa diri. Apa ni dia lupa diri ke? Kan? Dia tak terkesan ke? Sebabnya orang yang terlibat dengan agama Alkitab ini amanahnya besar. Tetapi adakah orang lain tak terlibat dengan agama? Tak boleh juga kita cakap begitu. Kan? Sebenarnya semua orang adalah orang yang perlu kepada agama, jadi orang agama. Cuma dalam Al-Quran ini memang highlight kepada tokoh-tokoh agama ini ekstra sedikit. Pasal dia adalah orang yang boleh sampai orang puja, orang taksub, salah guna dia punya pengaruh. Dan ini Allah bagi highlight lebih lagi kepada Bani Israel sebagai peringatan kepada kita umat Islam, jangan ulang balik teknologi orang Islam pada zaman Nabi Musa itu ataupun zaman-zaman terdahulu. Jangan ulang balik. Kalau teruklah. Kalau baik, okey, teruskan perkara tersebut. Baik. Jadi ini adalah ayat yang ke-44. Ayat 44 dan setakat ini rasanya semua jelas, ya. Kalau ada soalan daripada Zoom, silakan ayat 44. Sebelum kita bergerak kepada wasta'inu bis-sabri was-salah. Saya sendiri pun bila baca ayat 45 ni saya cuba cari apa sebenarnya kaitan antara ayat 44 dengan ayat 45. Lepas ni kita nak cuba cari bersama, tapi kita tengok dulu ayat 44. Ada tak siapa-siapa nak bertanya soalan ke, tak jelas ke? Jelas ya? Raja Azmi jelas. Okey, yang lain jelas. Ada nak tanya apa-apa? Dia peringkat awal ni. Okey, jelas ya. Okey. So saya bagi satu soalan tambahan lah. Kalau dah jelas saya bagi soalan tambahan. Mengapa ya ada orang yang tilawah Alkitab, Al-Quran tapi perangai dia masih lagi dia tak cakap serupa bikin? Mengapa? Macam dah jawapan tadi kan, tapi nak dengar balik jawapan. Silakan. Sebab dia tidak memahami isi kandungan di dalam Al-Quran dengan sungguh-sungguh, dengan betul-betul. Okey, satu jawapan tidak memahami. Sambil lewat sahaja. Menganggap membaca Al-Quran, menganggap membaca Al-Quran sudah memadai. Padahal membaca Quran perlu difahami, diamal. Seperti yang Ustaz selalu pesankan, baca, faham dan amal.
barunya amal. menepati. Amal, okey. Terima kasih. Itu jawapan yang bagus. Kita tambah lagi satu soalan tambahan. Nama pun tak ada pun dengan soalannya. Amal apa minimum yang perlu ada untuk orang yang tilawah Quran, belajar Quran, setiap minggu ikut, setiap hari tadabbur Quran ataupun baca Quran? Minimum 2 perkara, 1 perkara yang perlu dibuat. Apa benda itu? Pasal ada orang tanya, macam mana saya nak kontrol diri saya ni? Saya ni suka baca Quran. Tapi kan, ataupun ada orang yang kita tengok dia ni suka dia baca Quran sampai khatam 3 kali sebulan. Kan, one day one juzuk, 1 bulan dapat sekali khatam. Ada yang 1 hari 3 juzuk. So 1 bulan tu 3 kali, dan dia announce pula pada grup dia, kita dah 3 kali khatam sebulan ini, kita dah 3 kali 12, 36 kali setahun. Ada orang begitu kan. Tetapi apa pasal dia punya perangainya dia lain macam? Apakah 1-2 amal yang penting? Siapa yang tahu? Boleh saya jawab, Ustaz? Silakan. Farah. Okey. Pertama, salah satu mungkinlah ada sifat dalam dirinya si ikhlas, tidak ikhlas. Yang kedua, menganggap dirinya sudah pandai, sudah cukup beramal. Ada sifat sombong lah. Lebih kurang macam itulah, Ustaz. Okey. Jadi alhamdulillah itu perasaan yang dia ada. Dia mungkin rasa dia dah baik, dia dah faham ataupun dia dah dah cukup amal contohnya kan. Itu satu jawapan. Kita nak dengar satu lagi jawapan. Mengapa ataupun macam mana saya nak buat ni? Saya ni suka baca Quran dah. Bagus. Tuan-tuan jangan pula kata, kalau macam tu baik tak payah baca Quran. Jangan cakap begitu. Sama juga ada orang kata, lah pakai tudung perangai macam tu, baik tak payah pakai tudung. Tak boleh. Itu bukan caranya. Alah, solat tapi perangai, baik tak payah solat, tak boleh. Kan? Allah suruh solat, kita tak boleh pula membatalkan suruh tak payah solat. Tak payah pakai tudung, tak payah baca Quran kan. Kadang-kadang orang cakap itu pasal marah kan, dia marah. Tapi marah pun kita jangan ikut nafsu ketika marah, kita kena ikut Quran juga. Nak marah pun, nak tegur kena ikut Quran kan. Okey. Baik. Jadi Nur Hashimah cakap banyakkan zikir. Ada lagi cadangan? Silakan. Assalamualaikum. Mungkin dia baca tu sebagai ambil satu fakta-fakta, sebagai ilmu je. Dia tak menghayati, tak mendasar keperasaan dia. InsyaAllah. Okay. Dia ambil ilmu saja tapi dia tidak mendasar ya. Ataupun kalau Puan Jamilah Abdul Karim di Facebook kata tak selalu muhasabah diri, sombong ya. Apa lagi Johari Bakar kata, Ustaz saya rasa kekuatan iman today mantap. Okey. Ataupun mengambil pelajaran daripada Al-Quran, muhasabah, apa yang perlu kita ambil ya. Okey. Jadi bila kita tengok jawapan banyak kan, kata Puan Hatijah ini betul Ustaz, belum saya baca, saya tak ada field course tak mau masuk setelah PKP. Last year saya rasa saya beli Al-Quran seterjemahan dengan joint inquiry, jelas sangat tadabbur. Okey, itu maksudnya kita cuba memahami ya, dapat kita cuba memahami. Baik. Jadi bila kita ada banyak perasaan ya, ada yang cakap sombong lah, pasal tak memahami, bila dah faham tu jadi lebih muhasabah diri, sedar diri lah. Istilahnya kan, lawan lupa diri adalah sedar diri. Itu yang Allah kata. Jangan kamu ni menyeru orang ke arah kebaikan tapi kamu lupa diri, tak sedar diri. Nak mengelakkan perkara itu, Allah terus bagi jawapan tuan-tuan pada ayat sebelahnya, ayat 45. Ya, 2 perkara ini pasal Quran ni menarik ni, dia praktikal. Kan, kalau kita kata jangan sombong. So macam mana saya nak elakkan saya tak sombong? Kan? Janganlah tak faham. Macam mana saya nak elakkan saya ni jenis orang yang tidak ikut nafsu? Contohnya kan. Allah kata yang pertama, minta tolong Allah. Minta tolong. Minta tolong, tak ada Allah pun dekat situ, mintalah tolong. Dalam Fatihah kita kata apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya minta tolong hanya kepada Allah. Tapi nak minta tolong ini, yang pertama yang kita kena buat apa? Bisabri. Dengan sabar. Point ni mantap, memang mantap. Quran ni dia tak macam terlampau kabur-kabur sangat tau. Dia tak ada macam jawapannya entah ke sana sini apa sebagainya. Kita boleh bagi jawapan itu, tapi Quran zas dia bagi terus. Yang pertama apa? Sabar. Yang keduanya apa? Wassalah. Sabar dan solat. Bukan solat dan sabar ya.
Puan Zarinah tulis solat dan sabar itu dekat surah lain. Surah Hud, solat dan sabar. Dalam surah Baqarah ini Allah cakap kalau ada orang yang dia tak sedar diri, dia kena sabar dan solat. Ada beza ke solat dengan sabar, sabar dengan solat? Dalam Quran susunan memainkan peranan. Memainkan peranan. Ya. Okey, kita mula dulu. Perbincangan dalam tafsir Al-Munir oleh Syekh Wahbah Zuhaidi, sabar ini apa? Sabar ini adalah kita mengekang hawa nafsu kita. Yang tadi tu. Mengekang daripada apa, ikut hawa nafsu, daripada sombong, daripada kita ikut kepada akal kita sahaja tanpa merujuk kepada Al-Quran. Kita ikut-ikut. Dia sabar ini adalah seperti break. Ya, kita break. Kita akan break daripada perkara-perkara yang tidak dibenarkan. Kita lawan diri daripada buat perkara yang kita inginkan, tetapi kita nak ikut kepada apa yang Allah inginkan. Itu nombor satu. Itu yang mencabar bagi kumpulan ustaz-ustaz orang Yahudi. Pasal apa? Pasal dapat populariti. Popular tu, kan? Orang dengar cakap dia, lepas tu orang kata, okey, saya ni banyak dosa, apa yang saya kena buat? Dia boleh cakap, okey, awak bayar, masukkan dalam tabung, RM5 ke, RM10 ke, RM100 ke, ikhlas, ya. Nanti saya doakan untuk awak dapat keampunan. Kan? Ada orang, imam-imam Yahudi yang buat begitu. Awak masuk je lah dalam tabung tu. Lepas tu dia jeling-jeling sikit dalam tabung, tak ada buat apa. Kan? Maksudnya apa? Maksudnya ialah dia memanipulasikan orang yang rasa nak bertaubat, nak kembali pada agama, tetapi dia gunakan untuk mendapat habuan dunia dia. Termasuklah dia tipu sampai dia buat rasuah. Untuk orang pun rasa, oh, saya kena bayar pada dia untuk, itu rasuah lah. Rasuah agama ialah apa? Sampai nak bertaubat pun kena bayar duit. Tuan-tuan jangan buat begitu, ya. Jumpa ustaz yang dia kata sila bayar untuk kita bertaubat, jangan buat. Dalam agama Kristian ada, jadi isi borang lagi. Atonement nama istilah dia. Kan? Atonement ni ialah dia macam nak apa? Dia banyak dosa, dia kena declare pada father. Dia declare, betul dia isi borang apa sebagainya, bayar duit, you are pardoned. Kan? Kamu diampunkan. Mana ada dalam Al-Quran? Mana ada? Kita tak payah orang ketiga untuk jadi perantara minta ampun pada Allah. Allah memang dah ampunkan kalau kita ini Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini yang kita belajar daripada Nabi Adam. Allah ajarkan kalimah taubat, kan? Muka surat 6 kan. Allah ajarkan kalimah taubat, Nabi Adam taubat terus. Tak ada pula dia pakai malaikat ke, kan? Kalau pakai malaikat lagi mantap kot sebagai orang ketiga. Tak payah. Tak payah. Kita tengok di dalam Al-Quran, banyak peristiwa Nabi Zakaria bila diberitahu dia dapat anak lelaki pun, dia dapat anak pun, bila dia nak mengadu, dia tak mengadu pada malaikat, dia mengadu pada Allah terus. Ini penting tuan-tuan, ya. Ini penting kita kena beritahu pada anak kita, kalau kita ada masalah ke, kita buat silap ke, apa ke, tak payah cakap pada mak pun tak apa. Kau cakap pada Allah terus. Mengapa? Pasal kalau kau cakap pada mak tak ada, kau tak nak cakap dah. Kau tak nak mengadu dah. Kan? Tapi kalau kau cakap pada Allah, lepas tu nak kongsi dengan mak, silakan. Tapi Allah 24 jam, mak tak semestinya ada sepanjang hayat bersama dengan kamu. Tapi mak perlukan kamu bercakap dengan Allah 24 jam agar kamu jadi anak soleh, agar kamu mendoakan mak pun syukur Alhamdulillah. Begitu kan? Jadi itu adalah perkara pertama, as-sabr. Sabar ini menahan hawa nafsu, bersabar, ya, daripada kita buat apa yang kita inginkan, tetapi kita ikut apa yang Allah redha dan inginkan. Ini kalau kita cover balik yang sebelum ini, cakap tentang ada menjual dengan harga yang murah, wa talbisunal haqqa bil batil, mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, kan? Kalau dalam tempat kerja tu dia false claim, kan? Claim salah, kan? Pergi travel 20 km tapi dia kata 200 km, dapat duit lebih, kan? Claimnya salah, kan? Ataupun apa lagi? Apa contoh yang claim benda yang dicampur aduk, kan? Maksudnya tidak jujur. Itu sebenarnya adalah sabar. Kena sabar. Maksudnya bila ada peluang itu, walaupun itu sebabnya mengapa orang yang baca Quran datang peluang itu, kalau dia tidak apply sabar, sedap tu. Kan? Contohnya kalau kita kata bercakap tentang zakat. Zakat tu kan kena sabar. Kalau tak sabar, kita mana nak bayar zakat? Lembaga zakat bukan boleh kejar kita pun, bukan kena masuk penjara pun tak bayar zakat. Lain daripada zaman Abu Bakar. Kan? Abu Bakar kejar siapa yang tak bayar zakat.
So, waktu itu kita kena sabar. Sabar, ya Allah, aku dah jari duit ni, cari rezeki ini, tapi aku keluarkan juga, ya Allah. Memerlukan kesabaran. Memerlukan kesabaran. Dalam hadis Nabi, sabar ini adalah seperti dhiya, cahaya matahari yang panas. Ya, perit sikit nak sabar ni. Kan? Anak buat kita marah ke, kawan kita buat kita marah, nak sabar. Kan? Kan? Daripada kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang tak baik. Itu adalah dhiya. Dia adalah cahaya yang panas. Berbanding dengan satu lagi namanya apa? Solat. Solat ini adalah nur. Cahaya. Tetapi cahaya daripada bulan. Cahaya bulan panas ke sejuk? Cahaya terang. Tapi sejuk ke panas, tuan-tuan? Cahayanya sejuk. Beza kan? Sabar cahaya panas. Solat cahaya sejuk. Dua-dua terang. Dua-dua terang. Jadi kalau kita nak Allah terangi hidup kita dengan Al-Quran, dua perkara yang kita kena buat ialah terangi kehidupan kita dengan sabar dan terangi hidup kita dengan solat. Ya, dapat dua perkara ini setiap masa memang cover semua apa yang tuan-tuan cakap tadi tu. Nak sombong, kita sabar. Ya, boleh je kita sebagai ketua ke, mak ke, kita fire anak kita habis-habisan, kan? Tengking tinggi-tinggi, kan? Kita kata, mengapa awak tengking? Yelah, mak saya dulu pun tengking. Kan? Ingat mak tak boleh tengking ke? Macam gitu. Tapi bila kita tahu, ya Allah, aku mahu bersabar. Sabar ini dhiya bahasa Arabnya. Ya, daud. Ya, iaitu cahaya yang panas daripada matahari. Apa kesan cahaya? Ustaz Ya, boleh, tidak. dia dalam satu ayat lain, Allah bersama-sama orang-orang yang sabar, menunjukkan perkataan bersama-sama tu sangat deep, ya. Menunjukkan betapa tinggi martabatnya, ya. Betul. Ya. Dalam surah Bersama-sama. yang sama, surah Al-Baqarah ini, Tuan Raja, ya, tentang wa innallaha ma'as sabirin. Nanti kita cari. Cari tu kena guna SKDA tu. Okey. Apa? Nanti kita tengok siapa dekat mana ayat tersebut, siapa yang boleh cari ke, siapa yang dah pernah ikut program SKDA sebelum ini, dah tahu dah macam mana nak carikan Surat Bara dekat readverse.com. Kita akan nampak dalam surah yang sama juga Allah cakap wa innallaha ma'as sabirin. Ya. Tapi di sini Allah kata apa? Bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Okey, kita bincang dulu solat. Solat ini, ya, kalau kita tengok seperti minta tolong dengan sabar dan solat, macam dua perkara berbeza. Ya. Tapi kalau kita tengok di tempat lain, bila Allah cakap tentang sabar dengan solat, kita cari teruslah ayatnya, ya. Iaitu ayatnya pada, apa yang tahu? Sabar dan solat dalam satu ayat dan di hujungnya ada perkataan innallaha ma'as sabirin. Itu surah Al-Baqarah. Saya cuba cari kejap. Okey. 153. 153, ya. Muka surat yang ke berapa? Siapa boleh bantu? Muka surat 23. 23. Okey. Kita minta Faris nak baca hari ni. Faris. Muka surat 23 ayat 153 surah Al-Baqarah. Boleh? Ya ayyuhallazina. Okey, silakan. Siapa yang nak baca pun boleh, tak ada masalah. Siapa saja. Bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Okey. Yang ini, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Faris ada? Baris. Bacalah baris. Faris tak ada, eh? Okey, tak ada. Tak ada, tak apa. Baris tak ada. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi siapa yang laki raja? Tuan Raja pun boleh tu. Boleh Tuan Raja? Okey, bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Masya Allah. Ya, Sadaqallahul itu adalah bacaan yang bagus. Apakah terjemahannya? Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang sabar. Okey, baik. Ya, ini yang Tuan Raja cakap tadi tu. Ya, kita cross reference sikit. Ya, alang-alang kita dah bincang ini. Wahai orang beriman, minta tolong dengan sabar dan solat. Macam ayat yang berapa tadi? Ayat yang ke-45. 45 kan? 45. Tetapi innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang sabar. Mengapa Allah tak cakap innallaha ma'al musallin contohnya? Allah bersama dengan orang yang solat. Tak ada kan? Allah bersama dengan orang yang sabar. Penerangan tentang ayat 153 ini ialah apa? Sebenarnya waw dekat sini adalah waw tibyan ataupun waw untuk menerangkan detail kepada sabar ini. Dia bukannya waw ataf sekadar menyambung saja, tetapi waw al-bayaniyah. Bayaniyah ini menerangkan balik kepada sabar ini. Apakah tanda seseorang itu puncak sabar? Kan? Puncak sabar seseorang itu ialah apabila dia dapat menunaikan solat. Bukan menunaikan, mendirikan solat. Mendirikan solat. Ya. Pasal apa? Di sini Allah cakap, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Yang puncak sabarnya itu adalah solat. Sebabnya kalau tuan-tuan dapat solat, kita kena syukur sangat pada Allah SWT. Ya, syukur sangat dan kita doakan ahli keluarga kita semua ya mendirikan solat. Pasal apa? Pasal kalau dia ada solat, ya, ialah dia tak faham. Ya, tapi kalau katakan dia faham solat, belajar, sekarang ni pagi tadi pun saya terlibat dengan high impact solat itu. Kalau dia mula faham solat, ya, kesannya apa? Banyak kesan. Tapi puncaknya, kalau salah satu kesan solat ini adalah dia dapat kesabaran yang diberikan oleh Allah, dan Allah bukan sekadar diberikan oleh Allah. Allah cakap innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Nabi Musa bila Allah cakap asma'u wa ara, aku mendengar, aku melihat, Allah tidak ketepikan Nabi Musa ketika bertemu dengan Firaun, ketika berdepan dengan Laut Merah yang luas itu, nak bawa dia punya Bani Israel 500,000 orang itu, ya, bukan sikit ya, 500,000 orang menurut Hamka. Tetapi kerana Allah dah bersama dengan Nabi Musa yang amat bersabar, kan? Dan sabar Nabi Musa ini salah satunya apa? Dia suka solat. Dia suka solat. Ya, itu sebabnya dalam surah Taha itu Allah cakap kan bahawa aqimis salata li zikri. Ya, ingat dirikan solat untuk mengingatiku. Dan memang kita nampak Nabi Musa ini orang yang suka berzikir, suka bermunajat dengan Allah. Siap ada satu masa tu Nabi Musa nak pergi jumpa Allah, dia cepat sikit daripada kaumnya. Allah tegur, "Kenapa kau cepat sangat? Kan? Kenapa kau tinggalkan kaum kau kat belakang tu?" Kan? Nabi Musa kata, "Pasal aku kalau boleh nak engkau redha pada aku." Kan? Tak ada lambat-lambat gitu kan. Cepat kata. Tapi bagi seorang yang ada bila ada sebagai seorang ayah, ya, seorang ibu, kita tak boleh cepat pergi solat tapi anak kita kena tinggal. Kan? Tak boleh. Kita paling kurang pun ialah ya, kita dah solat itu kita kena kejut anak kita cepat-cepat. Kalau pun dia tak dapat pergi ke masjid. Macam sekarang ke ayah yang boleh pergi kan. Kita kejut anak kita lepas tu. Jangan pula kita berzikir daripada pukul 6, pukul 7, pukul 8, solat duha, dengar ceramah, tadabbur dan sebagainya, balik rumah tengok anak masih tidur lagi, tak boleh. Ya, pasal kita ada tanggungjawab. Nabi Musa ada tanggungjawab dengan kaumnya, kena tegur dengan Allah. Tapi nak ceritanya, keinginan Nabi Musa, sifatnya itu apa? Suka solat. Suka solat ini. Ya, dan itulah bekalan sabar yang diberikan kepada siapa? Nabi Musa, ya, dalam menghadapi pelbagai cabaran. Itu sebabnya kalau kita nak sabar dalam hidup kita ni, kita nak dapat kekuatan, ujian macam-macam, kan? Ujian macam-macam. Ada ujian keluarga, ujian tempat kerja, ujian itu, ujian ini. Tetapi bila Allah dah bagi innallaha ma'as sabirin dalam ayat tadi, kan? Apa lagi yang kita nak, tuan-tuan? Allah bersama dengan orang sabar. Yang penting kita jaga sabar, dan salah satu puncak sabar itu ialah solat. Pasal orang solat dia tak sombong, tuan-tuan. Kalau kita ada nampak, tapi dia tu solat-solat juga, tapi perangai dia
itu mungkin dia tak faham, teruskan solat, suruh dia pergi belajar, hantar ustaz yang tolong cerita balik apa isi dalam Fatihah, dalam tahiyat awal, tahiyat akhir, duduk antara dua sujud. Kena buat program itu. Mungkin tuan-tuan nanti boleh kan, mungkin dah ada pun program yang kaji balik apa yang ada dalam solat itu. Pasal bila kita buat 5 kali sehari, ya, kita tak aware apa yang ada, dia macam baca Quran tak faham. Kan? Jadi tuan-tuan boleh susunkan RH, susunkan ada soal, bukan sekadar fiqah ya, bukan sekadar fiqah. Dia banyak dah orang bincang pasal fiqah, itu satu. Fiqah tu teruskan. Tetapi ini yang memahami mengapa saya kena solat, mengapa saya baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illallah, ataupun at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini dialog siapa ni sebenarnya? Yang kita baca tahiyat akhir, tahiyat awal tu kan, dialog siapa ni? Bila kita faham, bila kita bawa dalam solat, baru kita rasa, ya Allah, aku bukannya hanya apa? Hanya nampak stiker sejadah je. Begitu, ya. Baik. Jadi kita kembali balik semula kepada perkara ini. Allah kata wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Iaitu ini berat sebenarnya. Nak sabar, puncak sabar itu adalah solat. Siapa ada orang sabar dalam hidup dia. Tetapi dia tak mampu solat. Ada orang yang mampu solat tapi dia tak sabar. Kan? Allah letak dua-dua sekali. Menarik kan? Allah boleh cakap je wasta'inu bis-salah. Boleh kan? Ataupun wasta'inu bis-sabr. Dah habis. Tapi Allah cakap bila Allah dia dalam Quran ni bila Allah letakkan satu persatu, maksudnya kita kena kaji setiap satu itu apa sebab Allah letak dua-dua. Instead of Allah cakap wasta'inu bis-sabri, sudah cukup. Kemudian ayat 153 Allah boleh cakap wasta'inu bis-sabri was-salah. Kan? Wa innallaha ma'as sabirin. Jadi kita tahu bahawa sebenarnya puncak sabar adalah solat. Tapi di sini Allah ulang balik. Allah cakap dekat ayat ini, Allah ulang balik ayat 153. Kerana apa? Kerana ada orang sabar tak solat, ada orang solat tak sabar. Ada beza tak tuan-tuan? Apa kesan bila sabar tak solat, solat tak sabar? Ya, Tengok apa jawapan. beza. Ada beza. Beza. Cuba cerita Beza. sikit apa kesan orang sabar tak solat? Sabar tak solat bahaya Ustaz. Apa bahayanya? Bahaya. Yelah sebab kita mesti solat kan. Solat tu tiang agama. So kalau dia sabar jadi ibu, dia buat kerjanya apa sebagainya tapi tak solat. Dia buat kerja, okey, dia jadi isteri yang bagus, dia masak untuk anak dia kerja, senyum selalu tapi tak solat. Apa jadi? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Kalau yang sabar tapi tak solat, bukankah solat itu satu doa? Jadi bila kita sabar, dia perlukan doa lah. Jadi kena dirikan solat baru lengkap. Dan kalau orang yang solat yang tak sabar, dia terburu-buru. Dia nak cepat-cepat habiskan solat tanpa berdoa. Maksudnya dia tidak perlukan berdoa. Sedangkan kita perlu berdoa kepada Allah. Itu je Ustaz. Baik, terima kasih. Satu jawapan. Ya. Amalan tak diterima Ustaz. Amalan sabar dia tu tak diterima. Betul ke? Semua amalan dia dengan kesabaran dia semua tak diterima. Sebab dia tak solat. Betul. Pasal tak solat. Okey, jawapan kedua. Sabar dan solat. Apa kesan orang sabar tak solat, orang solat tak sabar? Assalamualaikum Ustaz. Kita boleh nampak lah. Kita boleh nampak dalam hidup kita ke orang lain ke. Silakan. Boleh saya jawab Ustaz? Sila. Kadang-kadang dia tu memang perangai semula jadinya tu. Dia macam sabar tu memang ada dalam diri dia. Jadi dia anggap sabar tu bukan apa sifat. Maksudnya kita kalau belajar tasawuf, sabar tu ada sifat yang terpuji. Jadi kita menghayati sabar tu. Itu baru jadi dia boleh menjurus kepada solat. Sebab dia nak menghampirkan diri kepada Allah. Itu maksudnya sabar tu. Ustaz, boleh saya jawab? Sila. Sebenarnya kita ni selalunya macam kita hamba Allah kan. Khalifah Allah duduk kat muka bumi. Sepatut kita tak boleh sombong dengan sifat kita sebagai manusia. Sebab Allah tu lebih besar daripada kita yang jadikan kita. Lepas tu tak menunduk dan bersujud pada dia. Itu pada saya lah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okay. Baik.
Jadi kalau kita tengok 2-3 jawapan ini, sabar tanpa solat ini adalah sabar tanpa sujud. Kan? Sabar tanpa sujud. Solat ada sujud kan? Bila banyak lagi ya, doa, tasbih apa sebagainya. Tapi kita ambil satulah, sujud. Sabar tanpa sujud maksudnya apa? Sabar yang merendah diri ke sabar yang menyombong diri? Sabar yang merendahkan diri. Ya. Kalau Kalau kita sabar dia tak solat adalah solat, kalau sabar dia tak solat, berarti dia sombong lah sebab dia tak sujud pada Allah. Kalau dia sabar dan dia tak sujud. dia seorang yang tunduk pada Allah, dia mestilah sujud dan solat lah tadi. Siapa yang tak sujud dalam cerita kita dah tengok sebelum ni? Yang tak sujud Iblis. ni tak bersyukur Iblis. dengan Tuhan. Iblis dan syaitan yang tak sujud, dia sombong. Dia Dia sabar tak? tahu bahawa Allah itu memang ada, memang Allah tu satu, tapi iblis tu sombong, dia tak sujud. Iblis tu sabar tak menggoda manusia? Sabar. Iblis tu sabar. Kadang-kadang lebih sabar daripada kadang-kadang lebih sabar daripada kita. Iblis tak ada sabar. Sabar dia. Setiap hari. Dia selalu berkempen sampai dapat. Yes. Maksudnya kita kasar. kena kempen untuk buat kebaikan, ya. Kempen kita mestilah yang bersujud, bukan kempen yang tidak bersujud, ataupun kempen yang merendah diri, bukan kempen yang menyombong diri. Ya. Dan penting perkara ini kerana apa? Kerana kita ini nak kempen-kempen buat baik ini nak pergi ke mana sebenarnya? Kan? Itu sebabnya bila sabar tanpa solat, Allah kat sini Allah bawakan perspektif solat. Ya. Allah tak bawa perspektif sabar. Sabar dekat ayat 153. Perspektif solat dekat sini apa? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya ia adalah berat kecuali kepada orang yang khusyuk. Khusyuk ni pada sabar ke solat? Pada Pada solat. solat lah. Pada solat. Jadi Allah nak dalam beritahu solat. pada kita bahawa nak sabar yang bersujud, yang khusyuk kepada Allah, ya, ini bukan mudah. Nak sabar yang bersujud, sabar yang bersolat, ya, sabar bersolat, ia bukan mudah kecuali orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud khusyuk? Ada penerangan pada ayat seterusnya, ayat 46. Tapi secara ringkas khusyuk ini daripada perkataan khasya'atul ard, iaitu bumi yang tandus. Bumi yang tandus. Khasya', ya, khasya'a. Jadi illa 'alal khashi'in adalah orang yang merasakan dirinya kontang tandus. Saya ni tak ada apa-apa, saya ni ilmu tak berapa tinggi, saya ni orang yang semangat saya ni cepat pudar, saya ni ya Allah perlukan pertolonganmu, saya ni lemah ya Allah. Itu khashi'in. Bila kita ni banyak idea, kita ni belajar macam-macam, pandai, PhD, CEO apa sebagainya, bila masuk saja solat, kita akan cakap apa? Ya Allah, saya ni idea saya ni kaput je, kecil je, ciput je, saya ni tak pandai ya Allah, besok pun saya tak tahu saya nak buat apa, semalam pun saya lupa. Kan, pagi tadi pun saya ada cerita perkara ni. Siapa tuan-tuan ingat? Tuan-tuan cakap apa pada pukul 6.13 malam? Siapa ingat? Mana nak ingat? Tak ingat. Kalau semalam kita Tak tak ingat. ingat, maksudnya ialah kita ni memang nak merancang hidup kita besok, lusa dan seterusnya, strategi kita apa sebagainya, kita memang lemah pun. Kan? Jadi, bila kita ada attitude bahawa khashi'in, saya ni tak ada apa-apa, saya bila dapat ilmu, dapat idea, dapat strategi dekat dalam bisnes, di tempat kerja ke, belajar dan sebagainya, ini semuanya adalah anugerah daripada Allah, maka kita akan jadi orang yang merendah diri, khusyuk ketika dalam solat kita. Ada juga orang yang solat tapi dia masih tak mengkontangkan diri. Apa maksud tak mengkontangkan diri? Oh, masa itulah dia fikir strategi A, nak buat bisnes ini, pelaburan 20%, 30%, nak makan apa, nak masak apa. Kan itu orang yang tidak khusyuk. Dan bila orang tu tidak khusyuk, dia rasakan sembahyang dia 5 minit macam 5 jam. Tapi orang yang khusyuk, kan, ini dijelaskan dalam surah Taha juga. Orang yang tahu hakikat yang betul tentang amalan ini, tentang solat ni penting, dia rasakan macam 10 minit pun dia rasa macam sekejap. Imam baca panjang dia lagi suka berbanding dengan imam baca alif lam mim alif lam mim pula pagi sembahyang sembahyang subuh Jumaat. Kan? Alamak, tersilaplah hari ni hari Jumaat pagi datang sini pula. Patutnya kat rumah dia. Ada yang berfikir begitu,
Saya pun pernah juga fikir macam tu kan. Bila kita ini tidak masuk dengan kontang, dengan mindset bahawa saya ni tak ada apa-apa. Khusyuk, itu tanda cara kita nak khusyuk ketika kita solat. Jadi Allah cakap kat sini, nak minta tolong, macam mana kita nak jadi orang yang terkesan dengan tilawah Al-Quran. Kita nak tanasub, kita nak kaitkan balik ayat yang ke-44 dengan ayat 45 tadi. Macam mana saya nak terkesan dengan Al-Quran, ialah saya kena jaga sabar dan juga saya kena jaga solat. Kita dah bincang tadi, sabar tanpa solat adalah sabar yang sombong. Okey. Kalau solat tanpa sabar apa? Adalah solat orang yang tidak ada usaha selepas itu. Dia solat tapi dia tidak rasa manis dengan solat dia. Pasal apa? Dia tak pernah berusaha pun sebelum solat. Dia relax je, dia dapat makan, minum, relax, semua happy. Jadi dia tidak perlukan Allah. Dia tidak mengingat Allah sebenar-benarnya, dia tak rasa khusyuk pada Allah pasal dia tak ada projek. Dia tak ada projek. Hidup, tunggu, relax, makan, minum, duduk depan internet, apa sebagainya. Doa pun doa, okey. Tak ada projek besar, jadi buat apa je nak ingat Allah. Dia tak rasa keperluan Allah itu. Kan aqimi solata li zikri, kalau dalam surah Taha kita kedepankan sikit. Maksudnya kita ingat Allah itu pasal ya Allah, aku ni sebenarnya kontang ya Allah, aku ni tak ada idea ya Allah, projek banyak ya Allah. Ada orang yang dia bukan ada bisnes besar-besar pun, tapi projeknya besar. Contohnya apa? Dia ada keluarga, anak ada 2. Ini 2 orang ni projek besar ni, ya Allah, kerana ya Allah, bila aku pergi nanti adakah dia ini anak soleh, projek besar. Tapi ada orang anak sampai 10 tapi dia anggap projek kecil. Alah, pandai-pandailah kau. Kan? Pandai-pandailah kau, Quran kau ke, tadabbur ke, tersungkur ke, berdengkur ke, ya, untuk solat kau pandai-pandai. Itu adalah ayah yang ada 10 anak tetapi dia anggap bahawa 10 anak ini amanah yang kecil. Tapi ada orang yang tak ada anak pun. Tetapi dia anggap bahawa ya Allah, aku ini ada projek besar. Kalau saya tak ada anak, saya kena memastikan anak orang lain ini pandai solat, pandai baca Quran. Macam mana saya nak buat ni? Saya dah tengah tadabbur ini, kan? Saya nak buat apa lagi ni? Kan ada tak projek yang saya boleh terlibat? Ya. Dia akan cuba cari projek-projek besar, dan bila ada kepayahan, ya, orang tak support, ada orang kata lah nyusah-nyusah badan, buat apa dah umur 50-an ni, duduk je lah, duduk kat rumah. Kita pun rasa macam sampainya hati orang cakap begini, mak duduk je, mak yang susah-susah badan. Kan, anak pula cakap begitu. Ketika kita mengangkat tangan ketika bersolat, berdoa itu, baru kita akan rasa, ya Allah, kan, aku baru kena kutuk begini pun dah rasa lemah. Macam mana Nabi Musa, macam mana Nabi Muhammad SAW. Baru solat kita, solat yang khusyuk. Pasal projek besar, tuan-tuan. Projek banyak benda tak dapat lagi ni. Duit saya tak perlu, saya tak cukup lagi ni sebenarnya. Pasal saya nak buat yang ini, ya Allah. Tapi tak cukup ya Allah. Baru kita akan doa betul-betul ketika solat tersebut. Kerana ia adalah sesuatu yang kita nanti-nantikan, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan khusyuk. Tapi kalau tak khusyuk, tuan-tuan pernah? Ya, saya lah yang pernah kan. Kalau imam baca waktu kecil-kecil dahululah kan, imam baca doa, kita tak faham kan. Panjangnya imam ni. Yang imam ni saya suka. Pasal apa? Doanya pendek. Kan? Pasal apa? Pasal tak faham, tuan-tuan. Tak faham apa yang dia baca, dan mindsetnya pun tak khusyuk. Kan? Tak rasa bahawa saya nak apa. Yang penting saya nak pergi main lepas tu. Lepas tu nak pergi main kan. Jadi doa ni macam menghalang saya daripada pergi cepat bermain. Tapi bila kita tahu bahawa sebenarnya kita berdoa, kita bersolat ini sebenarnya nak minta tolong. Minta tolong dengan siapa? Dengan Allah. Allah yang bagi bantuan yang besar kepada projek besar. Ya, saya nak anak saya ni pandai baca Quran, hafaz Quran, nanti dia berakhlak mulia, nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Ya, saya ada projek, saya ada company saya ada masyarakat saya ada itu, ada ini, ada itu. Jadi bila kita rasa ya Allah, banyak benda aku nak buat ni tapi aku ni seorang je ya Allah. Tolonglah ya Allah, datangkan orang-orang yang sesuai. Barulah solat kita itu solat yang penuh dengan kemanisan. Solat dengan kemanisan. Dan lebih daripada itu, bercakap tentang khusyuk ini, cuba kita tengok. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka yang dhann, ya, yadhunnu, ya, terjemahan di sini percaya dengan yakin bahawa mereka akan menemui Tuhan mereka dan bahawa mereka akan kembali kepadanya.
Jadi ini Allah cerita tentang orang yang khusyuk ini. Tadi kita cakap tentang kontang kan. Tapi Allah terus bagi jawapan yang lebih jelas. Orang yang kontang itu adalah orang yang rindu nak bertemu Tuhan. Bukan kontang sekadar kontang yang dia nak ada misi besar. Yang kita tadi kan saya cakap kan, projek besar. Projek paling besar kita apa tuan-tuan? Nak jumpa Tuhan. Nak jumpa Tuhan. Tuan-tuan rindu nak jumpa Tuhan? Boleh komen di ruang komen tu dekat Facebook. Siapa yang rindu nak berjumpa Tuhan? Dan kalau boleh sebutkan apa sebab rindu berjumpa Tuhan? Siapa yang rindu nak berjumpa Tuhan? Dan sebutkan apa sebab saya rindu nak jumpa Tuhan. Ada orang kata saya rindu tapi apa sebab? Entahlah, saya pun tak tahu. Ada yang nak bercakap dekat ruang Zoom tu. Apa sebab kita rindu nak jumpa Tuhan? Ataupun sedang mencari. Saya pun tengah mencari jawapan lah. Mengapa saya rindu jumpa Tuhan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Rindu nak jumpa Allah sebab banyaknya nikmat Allah beri pada kita walaupun kita banyak melupakan Allah. Allahu Akbar. Itu antara jawapan besar. Kan? Rindu nak bertemu Allah kerana Allah dah bagi macam-macam dekat kita. Cuba tuan-tuan bayangkanlah ya, mudahnya kita ambil contoh mudah ialah ibu ayah. Tuan-tuan rindu tak nak jumpa mak ayah yang tak boleh rentas negeri ni? Kan? Tanya saya lah ni, kan? Dah lama dah tak jumpa mak saya kat Bido tu. Bido kat dekat je tu. Kan? Tapi tak boleh, kan? Saya selalu je ceramah kat Rawang dekat Bido tu dekat je, tapi tak boleh pergi, kan? Rindu? Pasal apa? Pasal mak saya, ya, ayah saya sudah meninggal, kan? Mak saya memberi kasih sayang, kan? Memberi kasih sayang. Berapa tahun? Beberapa tahun. Kan? 24 jam? Bukan 24 jam pun, kan? Ada masa mak saya tidur. Tapi yang sedikit kasih sayang itu pun menyebabkan saya rindu untuk bertemu dengan mak ayah. Kan? Harapnya saya dengan saya 4 kali ceramah hari ni, kan? Harapnya pahalanya ini anak soleh, harapnya Allah ampunkan dosa kekurangan ayah saya yang sudah pergi. Kan? Rindu nak pergi jumpa kerana apa? Kerana orang-orang inilah yang amat berbakti kepada saya. Kan? Itu baru manusia, tuan-tuan ya. Apatah lagi kepada Tuhan yang menghantar mak saya, Tuhan yang memberi peluang pada saya, orang belajar US, pergi ceramah agama pula, kan. Cara Allah susun itu lain macam. Bersyukurnya. Tapi saya tak pernah macam Nabi Musa bertemu dengan Allah. Kalau mak ayah pun saya rindu, apatah lagi kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perasaan itu, ya, kalau tuan-tuan tulis Umi Baisyah kata rindu nak jumpa Allah, ya. Kita bila solat dapat melafazkan tasbih, kalau duduk saja pun susah nak tasbih, zikir banyak, semoga Allah limpahkan lagi kasih sayang rahmat buat kita semua, ya. Perkara-perkara ini pasal kita banyak buat dosa tapi Allah ampunkan kita, ya. Itu yang dinyatakan oleh Fadilah, ya, Puan Fadilah. Kemudian apa lagi, banyak kan rindu nak jumpa Allah, Puan Umi Aisyah sebentar tadi, ya. Kemudian rindu nak berjumpa Allah sebab Allah Maha Pengasih Penyayang, ya, Puan Nur Ain. Semua sebab-sebab ini, tuan-tuan, kalau ada dalam diri kita, ya, dan ianya menyebabkan kita, solat akan jadi mudah bagi kita. Solat akan jadi mudah. Tetapi kalau kita rasa macam saya rindu nak jumpa klien saya lah, saya ada projek banyak lagi ni, kan, banyak lagi benda tak settle dekat dunia ni, kan, dia akan menyebabkan solat itu berat yang amat. Dan kalau solat berat, sabar pun berat. Bila sabar berat, maka kita akan jadi orang yang tak sedar diri. Kan? Tuan-tuan perasan kan? Kalau kita tengok logiknya tadi, kalau tak rindu pada Allah, kita tengok ayat yang ke-40, 46 tadi kan. Kalau tak rindu pada Allah, orang itu tidak khusyuk. Orang tidak khusyuk, orang itu tidak berapa solat. Kan? Solat lah tapi tak berapa sangat. Orang yang tak berapa solat, dia tak berapa sabar. Orang yang tak berapa sabar adalah orang yang tak berapa betul. Orang yang tak berapa betul, pasal apa? Walaupun dia baca kitab, tetapi dia lupa diri. Tak sedar diri. Ini saya cakap pada diri saya lah, kan, untuk kita memastikan, salah ni, kan. Saya tak naklah jadi orang yang lupa diri. Saya tak naklah jadi orang Islam yang lupa diri. Dan inilah yang Allah sampaikan pada ayat 40-46. Rasa rindu itu, tuan-tuan, menarik. Mari kita tengok perkataan ini apa? Yadhunnun.
Kalau ayat yang keempat surah Al-Baqarah, wabil akhirati hum yuqinun. Yuqinun. Kat sini apa? Yadhunnun. Dengan hari akhirat mereka yakin, tapi kat sini mereka menyangka. Yazunnun ini bukan yakin 100% tuan-tuan ya. Yakin 100% ini pasal kita dah memang confirm, dah nampak dah. Akhirat itu kita nampak pasal ada buktinya di atas muka bumi ini. Nasi kita nampak, kalau nasi ini dia boleh tumbuh kan, ataupun biji benih boleh tumbuh, mudah je lah bagi Allah nak tumbuhkan kita balik semula di akhirat, dan kemudian Allah tanya balik kita. Itu cara kita yakin hari akhirat ada. Kan? Tetapi bila bercakap tentang nak jumpa dengan Allah, kita tak cakap yakin, kita cakap yazunnun. Bersangka. Bersangka nak bertemu Allah. Bila cakap bersangka nak bertemu Allah ini maksudnya apa tuan-tuan? Dia tak sampai tahap yakin lagi. Tak sampai tahap yakin pun orang ini sudah khusyuk kepada Allah. Satu pendapat tentang dia bersangka ini, bersangka pasal apa tuan-tuan? Pasal kita tak pasti kita jumpa Allah ke tidak. Dosa banyak tu. Dosa banyak tu. Boleh ke ya Allah aku jumpa engkau? Kan? Boleh ke jumpa mak ayah saya dengan amalan saya yang ciput begini? Itu yazunnun. Yazunnun. Dia tak boleh cakap pula, saya confirm memang saya akan jumpa Allah ni. Kan? Kita tak boleh tuan-tuan cakap begitu kan. Pasal apa? Pasal kita bukan Nabi Muhammad, kita bukannya Nabi Musa. Kan? Allah bagi kelebihan itu. Tapi kita sedar diri. Jangan kita sedar diri. Saya boleh ke? Kan? Tapi saya nak jumpa Allah ni. Saya rindu nak jumpa Allah. Tapi saya rindu itu antara saya ni layak ke tak layak. Yazunnun. Ya. Bila Allah menggunakan perkataan ini, maksudnya kalau kita ada macam rasa macam layak tak layak, itu pun itu adalah tanda bahawa kita ini adalah orang yang khusyuk pada Allah SWT. Kita adalah orang yang lepas itu bila waktu solat sampai, kita akan ya Allah, aku ni sedar ya Allah, aku ni tak layak nak jumpa engkau nanti, tetapi aku nak jumpa engkau. Dia ada perasaan takut, dia ada perasaan harap. Takut namanya khauf, harap itu namanya raja. Dua sayap yang penting dalam hidup kita. Dengan Allah ini kita tak boleh terlampau optimis ataupun positif sangat. Saya confirm saya masuk syurga. Saya confirm dapat rahmat Allah. Tak boleh cakap gitu. Tapi jangan pula kita pesimis, jangan negatif sangat. Saya tak layak ke masuk syurga ni. Tak layak ni. Rasanya tak apalah ya Allah, aku sanggup je lah masuk neraka. Jangan cakap gitu. Jangan cakap gitu. Tuan-tuan ya. Kita bimbang saja. Ya Allah, waqina azabannar. Itu Allah ajar kita doa kan. Waqina azabannar. Jauhkan kami daripada azab neraka. Berikan kami kebahagiaan dunia dan akhirat. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu adalah tanda bahawa orang ini yadhunnun, ya, dia bersangka ya bahawa dia nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersangka itu pun dia sudah buat persiapan, dan persiapan utamanya ialah solat di atas muka bumi ini agar dia tak jadi orang yang lupa diri. Baik. Jadi ini adalah penerangan tentang ayat 46, dan kita nak pergi ayat 47 sedikit ya. Kita dah 6.30 ya. Oh, hari ni macam cepat pula. Kadang-kadang lambat. Okey. Baik, kita pergi balik ayat 47. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum وأني فضلتكم على العالمين. Wahai Bani Israel, kenanglah nikmat-nikmatku yang aku telah kurniakan kepada kamu, dan aku telah melebihkan kamu atas orang-orang yang ada pada zaman itu. Ya, Allah telah lebihkan faddaltukum alal alamin pada waktu mereka bersama dengan Nabi Musa. Ya, tapi bila mereka dah zaman Nabi Muhammad, mereka diutamakan bila mereka menyerah diri kepada Al-Quran, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tandanya mereka akan terus diberi faddaltukum, kurniaan yang besar. Okey. Apa kaitannya? Kita tengok boleh ya. Di sini tadi cakap pasal tak berjumpa Allah ke hari akhirat kan? Ya, bertemu Allah. Jadi Allah bawakan kepada Bani Israel pada ayat 40 sebelum ini pun 40 berapa? 40 pun Allah dah cakap Bani Israel. Sekali lagi Allah panggil wahai Bani Israel pada ayat 47. Uzkuru ni'matiyallati. Ayat 40 pun Allah cakap uzkuru ni'matiyallati. Ya, tolong ingat nikmat yang aku kurniakan kepada kamu. Ya, sama ya, kepada ayat 40 pun uzkuru ni'matiyallati an'amtu 'alaikum. Di atas ayat 40 itu suruh sempurnakan janji. Sempurna janji. Tetapi di sini Allah cakap apa? Dan sesungguhnya
kami ataupun kamu diberikan fadl, kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di atas Allah suruh ingat nikmat, di bawah pun Allah suruh ingat nikmat. Mengapa? Nikmat paling besar apa tuan-tuan? Nikmat paling besar bagi Bani Israel adalah Taurat dan juga Nabi Musa alaihi salam dan nabi-nabi yang mereka diutuskan. Banyak nabi ya. Nabi Isa pun, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, semuanya adalah kepada Bani Israel. Itu adalah nikmat. Nikmat selain daripada boleh makan, boleh minum, boleh apa sebagainya, tetapi nikmat bertuhan dan beragama adalah dua nikmat selain daripada berakhlak mulia, adalah dua atau tiga nikmat yang besar yang suruh diingati, dikenang elok-elok. Itu belum lagi bercakap tentang Bani Israel ini diberi nikmat apa? Ya, bawah sikit ialah dibebaskan daripada Firaun. Bila mereka itu berada di padang pasir ketika sebelum mereka masuk ke Palestin, kerana mereka ni degil sikit ni, tak nak berjuang, kena denda 40 tahun kan. Waktu itu dapat makanan. Degil-degil pun Allah bagi manna wa salwa. Kita ini zaman sekarang ini kita tak degil-degil baca Quran pun tuan-tuan ya, Allah bagi lagi rezeki kepada kita. Lebih kurang begitulah dia punya ceritanya. Jadi Allah kata, sila ingat nikmat ini. So, mengapa kena ingat? Kan? Kita kena ingat nikmat Allah bagi kepada kita tuan-tuan, agar itulah menjadi aspek rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kan cuba tuan-tuan senaraikan, letak satu masakan yang dirindui, yang dimasak oleh mak kita. Cuba tuan-tuan tulis dekat ruang komen. Ingat tak? Masakan yang dirindui, yang dimasak oleh mak kita. Ataupun satu nikmat yang dirindui, nostalgia bersama ayah kita. Mak ke ayah tak kisahlah. Cuba tulis. Boleh tak? Apa nikmat tu? Kita bagi masa sikit. Puan Nurhani kata rendang ayam. Oh, ini siapa dapat jumpa mak balik kampung ni dapat ayam masak serai. Kan? Ni dengan mak ya. Ini bukannya jangan letak Islam dan iman. Okey, fine. Jadi ini dengan mak selain daripada Islam, iman memanglah kita Islam kan. Tapi mak masak apa? Bagi mak masak apa ke? Ataupun adalah special moment dengan ayah ke? Okay? Salamah ada kata kari daging, asam pedas. Oh ini, hai petang-petang ni sedap ni. Okey. Sambal kentang. Oh Ustaz Faiz ya. Ustaz Faiz ada Puan Zalina. Bila kita tulis je perkataan itu, kita terus terimbau mak kita tu. Dan perasaan kita apa tuan-tuan? Apa perasaan? Laksa Penang, ya. Tepek pisang. Oh, Puan Noyati. Ayah sayur sawi letak sotong, mak ayam, ya. Tiba-tiba je kita jadi rindu kepada Allah, rindu pada mak ayah kan. Kita terus je, ya Allah dah tak sabar dah nak tunggu balik kampung. Kalau yang tak boleh rentas negeri kan. Ya, besok dah boleh rentas. Dia rasa tak sabar dah ni. Nak makan rendang daging Puan Aisyah, nasi ambeng, Siti Sofiah Kasmani, sedap tu. Fajri Nenas Puan Maimanah. Okey, kan? Tiba-tiba je kita ingat nikmat itu, tiba-tiba kita ingat kepada mak kita. Itu kan? Perasaan ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada perasaan itu, ya, kita rasa tiba-tiba rasa sayu, kita rasa tiba-tiba, ya Allah, mengapa jadi perasaan begini? Bila kita diingatkan, Allah ingatkan pada Bani Israel, juga ingatan kepada kita lah, ya. Tolong ingatlah, kamu dapat iman, kamu dapat Quran, kalau kita lah, kamu dapat Taurat, wahai Bani Israel. Ingatlah, sepatutnya perasaannya apa tuan-tuan? Perasaannya macam tuan-tuan tulis senarai menu tadi tu, kan? Tiba-tiba dia tangkap perasaan kepada mak dan juga kepada ayah kita. Tangkap tu, tangkap tak ingat. Kan? Ini adalah teknologi bagaimana untuk kita sedar diri. Sedar diri, ya. Macam mana kita nak sedar diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah kita ingat nikmat-nikmat yang telah diberi, ya, di atas muka bumi ini. Bila kita ingat perkara ini, maka kita akan rasa, ya Allah, aku ni bersyukur betul Engkau beri aku fadl. Engkau beri aku ni kurniaan yang besar, ya Allah, berbanding dengan dunia ini. Kita boleh cakap je, dapat laksa tok Puan Nur Elmi contohnya, pajeri rebung. Ada pajeri rebung ya, Puan Fadilah Abu Bakar. Orang lain kata, alah pajeri rebung, tak sedap lah, pahit lah contoh kan. Tapi bagi kita sedap betul, pasal di sebalik pajeri rebung itu adalah mak kita. Kan? Ini mak aku yang masak kan.
Di sebaliknya itu ada perasaan kan. Kalau dulu mak masak sambil potong-potong berborak-borak dengan kita ke ataupun dah masak tu, mari Fadilah makan-makan. Allah kan. Macam mana tuan-tuan? Mak panggil, mak kamu nak balik ya? Mak nanti masak pajeri rebung untuk kamu. Fadilah. Kan. Apa perasaan tuan-tuan bila telefon mak cakap itu? Kalau mak masih ada lagi lah. Ya. Kita akan rasa kan. Rasa macam ya Allah, aku ni dapat satu perkara yang amat istimewa daripada seluruh manusia. Gitu kan? Special sangat ni. Special sangat. Itu perasaan bila kita dapat Quran, Bani Israel ada Taurat, ada Rasul, sepatutnya perasaan itu aku rasa ya Allah special sangat ya Allah. Engkau bagi kepada kami ini, ya. Faddaltukum 'alal 'alamin, pada mereka itu diberikan kurniaan pada waktu itu bila mereka ini dapat nikmat Rasul dan juga Taurat, wahyu. Kita dapat Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat wahyu, ya. Quran ini kita baca ini dia lebih tinggi daripada pajeri rebung. Kan? Mak panggil, mai makan. Baliklah kamu nanti mak cari juga rebung tersebut. Ini Allah panggil kita, tuan-tuan. Ya, kalau di sini Bani Israel, wahai Bani Israel, Allah panggil. Ya. Dalam masa sama juga untuk kita, kan? Bani Adam, kan? Kamu umat Nabi Muhammad kalau jumpa, ya ayyuhalladzina amanu, kan? Mai, kamu orang yang beriman, walaupun iman kita taklah tebal sangat pun, tapi Allah panggil juga dengan panggilan yang baik. Bani Israel ini kita dah belajar kan, bahawa ini panggilan yang baik kepada Bani Israel. Israel itu maksudnya Abdullah dalam bahasa Arab. Isra dan juga il, kan? Il itu merujuk pada Allah, Israel itu maksudnya hamba. Jadi wahai anak hamba Allah, itu panggilan amat mulia, tuan-tuan. Ya. Jadi orang Yahudi bila dipanggil Bani Israel dia rasa amat mulia. Dia ikut kepada hamba Allah yang Ishak, kan? Nabi Ishak itu adalah Israel. Jadi ini adalah ayat yang ke-47 untuk kita. Kita rasakan mereka dimuliakan, kita juga dimuliakan. Mereka nak jadi kekal mulia, mereka kena ikut kepada wahyu. Kita nak mulia macam mana? Nak diberikan kurniaan. Fadal ini lebih kurang macam orang dapat, dia dapat kereta Ferrari lah, itu namanya fadal. Dia tu baru dapat rumah baru lah, itu fadal. Ya. Tapi kalau Allah cakap kat sini, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, kurniaan besar itu bukan Ferrari, bukan rumah baru, tetapi wahyu daripada Allah, ya, Rasul daripada Allah menjaga kita untuk apa? Untuk pergi satu tempat. Allah kata pada ayat yang ke-48 apa? Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adl wa la hum yunsarun. Satu daerah yang kamu kena berjaga-jaga, ya. Peliharalah diri kamu, berjaga-jagalah diri kamu pada hari, ya, yauman, bila hari itu akhirat nanti, seorang pun tidak dapat melepaskan orang lain, tak boleh beri syafaat. Nafsun an nafsin syai'a, walau sedikit, dan tidak diterima syafaat daripadanya, tidak pula diambil daripadanya tebusan, tak boleh, dan mereka pula tidak akan diberi sebarang pertolongan. Ya. Jadi Allah nak beritahu kepada kita, ya, bahawa sebenarnya kita kena buat persediaan. Kena buat persediaan. Iaitu pada hari tidak ada siapa pun boleh diterima syafaat dia. Tak boleh. Ya. Kecuali kalau dalam ayat lain, dalam surah yang lain Allah cakap kecuali dengan izin Allah. Jadi sebabnya Nabi Muhammad ini boleh beri syafaat. Allah bagi syafaat. Dan beri syafaat itu bukan pasal Nabi Muhammad itu ada syafaat. Itu Allah punya. Allah yang bagi izin pasal Allah nak memuliakan Nabi Muhammad. Allah nak memuliakan Nabi Muhammad, Allah izinkan. Okey, kamu beri syafaat kepada umat kamu. Siapa di kalangan kita nak mendapat syafaat Nabi? Boleh kita tulis kat ruang komen tu. Siapa nak dapat syafaat Nabi? Nak kan? Syafaat ni lebih kurang macam recommendation, tuan-tuan. Tahu recommendation? Kita minta kerja kan? Kita hantar resume. Tapi ada seorang tu, dia kata, saya jumpa awak gitu kan? Saya tahu awak ni buat kerja bagus ni. Tak apalah, nanti awak pergi interview, ikut prosedur, semua SOP. Tapi saya nak recommend kepada CEO di sana. Pasal saya tahu awak memang boleh buat kerja. Kan? Cuba tuan-tuan bayangkan. Orang recommend kita. Kita ikut peraturan. Interview, hantar resume, memang semuanya. Tapi ada seorang, Sultan Selangor. Sultan Selangor dia telefon pada CEO. Saya recommend dia lah. Kan?
Awak nak ambil tak ada pasangan, tapi saya recommend. Saya tahu dah dia ni memang tip top. Orang kena recommend tuan-tuan oleh Sultan memang mantap. Bila direkomend oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mengapa Nabi nak recommend? Dia ni tak pernah nampak aku, tapi dia beriman kepada aku. Ia adalah ikhwah. Dalam hadis Nabi kan, aku rindu kepada ikhwahku. Kan? Ikhwah ke ikhwan lebih kurang gitu kan. Ya. Nah, sahabat tanya, bukankah kami ni ikhwah? Tak, kamu ni sahabat. Ini ikhwan ini adalah orang yang tak pernah jumpa tetapi mereka beriman kepada. Mereka rindu nak jumpa aku rindu nak berjumpa dengan mereka. Mereka pertahankan wahyu yang aku perjuangkan. Kan? Maka apa jadi tuan-tuan? Nabi beri recommendation pada kita. Tapi Allah cakap kat sini, Allah kata tak ada seorang boleh bagi recommendation. Tidak ada. Kena buat persediaan. Ya, persediaan ni apa? Persediaan ni adalah amal. Dan amal kita macam mana? Amal yang kita dah belajar tadi, iaitu apabila kita sabar dan juga salat. Ya, sabar dan puncaknya adalah salat. Ini adalah cara untuk memastikan kita ini tidak lupa diri. Jadi ini adalah kesimpulan bagi program kita pada hari ini. Harapnya bermanfaat kepada semua. Kita moga-moga Quran ni memang mantap Ustaz ya. Dia tuan-tuan ya, dia cara dia Allah memujuk kita tu, dia bagi sikit kan. Dia pala sikit Bani Israel tapi kita dapat pelajaran. Dia pala ke sana sikit kita dapat pelajaran. Soft cara Allah memberi pendidikan ya. Itu sebabnya Quran ini adalah apa istilahnya? Tarbiyah Allah kepada Nabi Muhammad. Bila kita baca ni kita layan kan. Okey. Dan moga-moga ia memberi manfaat. Tuan-tuan yang nak rentas negeri nanti pun ya, kita bawakan kefahaman ini dalam kehidupan kita. Paling kurang kita jaga dua perkara. Apa? Sabar, dan yang kedua apa? Solat. Jaga betul-betul dua-dua ni. Dah sibuk macam mana pun, dah boleh rentas negeri, dah boleh rentas negara, dah nak pergi Finland dah pun, walaupun tak bawa saya, tak apa ya. Tapi jangan lupa dua perkara ini. Ya, agar kita tidak lupa diri. COVID-19 ini sudah menyebabkan kita sedar diri. Betul tuan-tuan kan? Harapnya sedar diri dah. Ya. Tapi bila dah mula rentas negeri, rentas negara ni, ada orang je dah mula lupa diri dah. Ya. Ada syarikat-syarikat penerbangan yang dulu rendah diri, dia dah mula dah nak naik balik dah tu. Berjaga-jaga jangan sampai kita jadi orang yang watansawna anfusakum. Ya, yang lupa diri. Tansau ini dalam ayat ini konteksnya kepada orang yang menyeru ke arah kebaikan, tetapi dalam surah Al-Hasyr Allah cakap tentang wala takunu kalladzina nasullaha anfusahum ya. Jangan kamu jadi orang yang lupa pada Allah, nescaya Allah buat diri mereka lupa pada diri mereka sendiri. Jadi lupa Allah ni topik besar untuk kita bersama. Baik. Jadi kita sudah berada di penghujung. Tadi pun kita dah buka pada ruang soal jawab. Jadi kita di hujung ini tak adalah buka soal jawab ya. Insya-Allah moga-moga tuan-tuan dapat manfaat, dan insya-Allah kita bertemu pada minggu depan ya. Insya-Allah kalau tidak ada aral melintang, kita doakan kita terus bertemu. Dan mungkin conclusion akhir ini saya persilakanlah kepada Datin Hana ataupun Raja Azmi 1 minit untuk membuat kesimpulan dan ucapan sebelum kita menutup majlis. Silakan. Nanti saya sebut sesuatu Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Pengajaran hari ini kami ambil sebagai muhasabah diri, sebagaimana yang Ustaz sarankan dalam program Build Your Legacy, di mana setiap pagi kita ada morning brief untuk menyenarai ke apa yang kita nak lakukan hari itu, dan pada petang atau malam hari kita buat muhasabah diri apa yang kita perlu baiki diri, supaya hati yang berbolak-balik ini kita akan sentiasa dapat memperbaiki diri lah Ustaz, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Amin. Terima kasih diucapkan pada Tuan Raja. Ada satu lagi yang nak berkongsi? Saya cuma sikit je Ustaz, saya terdekat dengan kesabaran. Yang itu memang paling susah untuk kita nak buat dalam semua hal. Betul. Ya. Itu je. Moga-moga semua akan menjadi apa istilahnya? Dhiya ya, iaitu cahaya matahari dengan sabar. Dan apa kesan bila semua di kalangan tuan-tuan dapat beramal dengan sabar sebagai dhiya, sebagai cahaya matahari, tuan-tuan akan menerangi alam.
Kan. Bila menerangi alam ini kena pada anak, cahaya itu jadi fotosintesis, anak itu jadi pokok yang rendang memberi manfaat pada orang lain, ya. Ataupun kalau katakan ada yang AJK RH Quranic Center ini, dia sabar. Nak handle program bukan senang kan. Sabar. Dia jadi cahaya matahari benderang yang akan memberi kesan fotosintesis pada pokok-pokok lain. Ini semua ahli-ahli ni pokok-pokok lah ni. Dan pokok-pokok itu mengeluarkan buah kullahin pada setiap musim. Nanti dia akan memberi manfaat yang banyak kepada orang ramai. Kita tak dapat nak measure pun, ya. Tak dapat measure. Allah sahaja yang dapat mengukur, dan harapnya Allah membalas semua kesabaran dan kesungguhan semua bersama Al-Quran, insya-Allah. Jadi terima kasih pada semua. Aku hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, Assalamualaikum. Terima kasih banyak Ustaz.